Dah, start. Okay, kita dapat lihat di sini adalah ini memperingati jasa Tun Abdul Rahman Putra Al-Haj yang sedang melawangkan kemerdekaan Merdeka! negara kita. Okay, kita tengok video, kita tengok gambar. Okey, faktor-faktor pembentukan gagasan Malaysia. Okey, first sekali faktor dia adalah untuk mengelakkan daripada ancaman dan pengaruh komunis, dan faktor kedua adalah untuk memberikan kebebasan kepada Sabah, Sarawak, Singapura dan Brunei. Okey, setelah itu faktor ketiga adalah untuk mengkongsi faedah ekonomi, dan faktor yang keempat adalah untuk memberikan hak Bumi Putera Sabah dan Sarawak dan menjaga kepentingan Bumi Putera Sabah dan Sarawak. Okey, pembentukan Malaysia atau gagasan Malaysia ni adalah satu penubuhan untuk menubuhkan sesuatu negara yang terdiri daripada Singapura, Tanah Melayu, Brunei, Sabah dan Sarawak. Okey, penyatuan ni bertujuan untuk menjamin perpaduan, keselamatan dan juga kemakmuran serta kerjasama dalam bidang ekonomi, politik dan sosial. Sejarah pembentukan Malaysia. Okey, pelbagai rintangan yang dihadapi oleh Malaysia, tak kira di luar atau di dalam negara, untuk menubuhkan sebuah negara Malaysia ni. Okay. Usaha yang dimulakan secara kronologi dengan meninjau pendapat rakyat yang terlibat di salah satu wilayah, terlibat di dalam wilayah tersebut. Okay. Malaysia ni akhirnya diisytiharkan pada 16 September 1963 yang terdiri daripada Tanah Melayu, Sabah, Sarawak, Singapura. Dan akhir sekali pada 1965 Singapura disingkirkan daripada Malaysia. Assalamualaikum. Saya Muhammad Alidin Muhammad Zaini. Hari ini saya ingin melakukan kajian lapangan untuk kajian sejarah. Okey. Seperti yang kita tahu, wilayah-wilayah seperti Singapura, Brunei, Sabah dan Sarawak diberikan independence awal daripada pihak British. Ini kerana pihak British mahu melepaskan tanah jajahannya, menjaga kepentingan dan hak bumi putera Sabah dan Sarawak. Menurut Tunku Abdul Rahman, pembentukan Malaysia seharusnya melibatkan Sabah, Sarawak dan Brunei, bukan hanya Tanah Melayu dan Singapura. Jika Tanah Melayu dan Singapura bergabung, majoriti penduduk Melayu akan hilang kerana Singapura mempunyai 80% penduduk bukan Melayu. Cabaran dan krisis awal. Konfrontasi Indonesia di bawah pimpinan Presiden Sukarno menentang pembentukan Malaysia dan melancarkan konfrontasi pada tahun 1963. Pemisahan Singapura 1965. Ketegangan antara PAP Singapura dan UMNO Tanah Melayu menyebabkan pemisahan Singapura dari Malaysia pada 9 Ogos 1968. Isu Sabah dan Sarawak. Kebimbangan berterusan mengenai autonomi dan hak penduduk asli. Isu pembangunan dan ketidakseimbangan ekonomi menjadi cabaran berterusan. Reaksi wilayah-wilayah yang terlibat. Persekutuan Tanah Melayu. Sokongan kuat daripada kerajaan dan parti politik. Singapura
disokong oleh Lee Kuan Yew dan Parti Tindakan Rakyat atau lebih dikenali oleh PAP, PAP. Walau bagaimanapun, terdapat tentangan dari kumpulan-kumpulan kiri yang bimbang terhadap pengaruh tanah Melayu. Di Sabah dan Sarawak pula, terdapat kebimbangan awal mengenai dominasi politik dan ekonomi oleh tanah Melayu. Sokongan meningkat selepas jaminan diberikan mengenai autonomi dan perlindungan hak penduduk asli. Di Brunei, A.M. Azhari, pemimpin Parti Rakyat Brunei, menentang gagasan ini dan mengusung. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Hakimi bin Kamarul, nombor metrik 2225709. Hari ini saya akan membentangkan mengenai penubuhan Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia, Suruhanjaya Kobot dan juga penubuhan Jawatankuasa antara kerajaan. Penubuhan Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia pada bulan Julai 1961 di Singapura, Persatuan Parlimen Commonwealth PKK, Cawangan Tanah Melayu dan Borneo mengadakan mesyuarat. Pemimpin-pemimpin Persekutuan Tanah Melayu dan Singapura menjelaskan konsep Malaysia dan perwakilan Sabah Sarawak dan Brunei yang ada. Pastinya terdapat penurunan salah faham dan kesepakatan untuk menumbuhkan Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia iaitu MSCC. Suruhanjaya Kobot. Suruhanjaya Kobot ini dibentuk pada 17 Januari 1962. Ia dipengerusikan oleh Lord Kobot, iaitu bekas Governor Bank England. Ia dianggotai oleh Sir Anthony Appel, Datuk Wong Pauni, Sir David Waterham dan juga Muhammad Ghazali Syafi'i. Ini untuk meninjau pendapat rakyat negeri-negeri yang masih dijajah British, itu pada menerima atau tidak gagasan Malaysia. Laporan Suruhanjaya Kobot ini yang dikeluarkan pada 21 Jun 1962 tegas menyatakan majoriti tiap-tiap negeri mahukan Malaysia. Seterusnya ialah penubuhan Jawatankuasa antara kerajaan. Jawatankuasa antara kerajaan JAK dipimpin oleh Lord Lawson dan timbalan pengerusinya ialah Tun Abdul Razak Hussein. Memulakan tugas merangka syarat-syarat Persekutuan Malaysia secara terperinci. Seterusnya ialah perlembagaan yang dibentuk menggunakan asas perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Laporan Suruhanjaya Kobot dan cadangan dari Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia disahkan oleh Kerajaan British pada 9 Julai 1963. Untuk perlembagaan ini mengandungi beberapa aspek utama, iaitu ialah agama Islam dijadikan agama rasmi untuk Persekutuan Malaysia kecuali Sabah dan Sarawak. Seterusnya ialah bahasa Melayu ditetapkan sebagai bahasa rasmi Persekutuan dengan pengecualian bahasa Inggeris untuk Sabah dan Sarawak selama 10 tahun. Kawalan yang ketiga ialah kawalan kuasa imigresen di Sabah dan Sarawak diberi kepada kerajaan negeri masing-masing oleh Majlis Negeri. Yang keempat ialah sistem pendidikan di Sabah Sarawak kekal sehingga pindaan oleh Majlis Negeri. Yang terakhir iaitu yang kelima, pengagihan kerusi parlimen di Sabah Sarawak di Sabah iaitu 24 kerusi dan juga Sarawak iaitu 16 kerusi, Singapura 15 kerusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Idul Iqbal bin Azizan, nombor metrik 2255704 dan untuk berkaitan referendum Singapura pula, pemimpin Singapura dia berusaha untuk mendapat persetujuan daripada rakyat-rakyat dia untuk adakah setuju untuk menolak Malaysia, ataupun adakah setuju untuk Singapura menolak ataupun nak memasuki Malaysia, dan dia pun cuba untuk mendapat pendapat daripada rakyat-rakyat
orang lah untuk ketentuan dia orang sendiri. Okey, berkaitan isu Brunei membatalkan rancangan pemasukan Brunei dan Malaysia kerana berkecukupan baginda tidak disetujui dan tidak dipatuhi oleh Persekutuan Tanah Melayu. Jadi banyak perkara dalam isu Brunei ni, dan perkara yang pertama menuntut satu keputusan parlimen, kedua menguasai semua hasil minyak, ketiga memegang autonomi hal-hal kewangan pada tingkat awal, keempat mengagalkan semua pelaburan, kelima meneruskan program pendidikan kebajikan, keenam menentukan keselamatan Brunei dan Malaysia ke Jerman. Berkaitan isu Indonesia pada awalnya gagasan Malaysia, Indonesia menyokong gagasan Malaysia, namun sikap tersebut berubah akibat Persatuan Parti Komunis Indonesia iaitu PKI. Hubungan diplomatik terputus setelah pengistirahan Malaysia pada 16 September 1963. Konfrontasi berada setelah penuntutan kuasa di Indonesia pada September 1965 di mana Jeneral Soeharto memulihkan Soekarno dan membuka jalan bagi perdamaian. Pada Jun 1966, perjanjian di Bangkok memulihkan hubungan kedua negara. Jadi last berkaitan isu Singapura, sebelum pembentukan Malaysia, Lee Kuan Yew iaitu pemimpin Singapura menegaskan bahawa penyertaan Singapura dalam Malaysia mesti melibatkan rakyat Singapura. Pada 23 Ogos 1961, Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu bersetuju bahawa pertahanan, hubungan luar dan keselamatan menjadi tanggungjawab Persekutuan sementara pendidikan dan tenaga ukra di bawah kerajaan Singapura. Namun, hubungan antara Tanah Melayu dan Singapura tegang akibat perselisihan mengenai ekonomi, politik dan isu perkauman. PAP Pak pimpinan Lee Kuan Yew mencabar perikatan dan menimbulkan ketegangan kaum termasuk kerusuhan pada 21 Julai 1964. Dah, tu saja daripada kami, daripada grup 3. Kami harap kamu semua dapat faham atas penjelasan kami. Okey semua? Bye-bye.